Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Nurhayati, seterusnya pada para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita dapat menghirup udara 1433 Hijriah, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehidupan yang telah Allah berikan ini dapat kita isi dengan sebaik-baiknya. Walaupun 1 Muharram telah berlalu, kita berada di 2 Muharram, kita akan terus bersama dengan hijrah, ma'al hijrah, 2, 3, kini, dulu dan selamanya, ya. Artinya apabila kita bersama dengan hijrah, artinya kita bersama dengan kebaikan, dengan kemenangan, dengan kejayaan. Dan hijrah yang berterusan dan berkekalan ialah hijrah daripada maksiat kepada taat, daripada kejahatan kepada kebaikan. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita sentiasa melakukan hijrah setiap masa dan setiap keadaan, kerana kita sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik daripada masa-masa yang sebelumnya. Dan kehidupan ini juga sebenarnya satu hijrah, kerana kita sentiasa dalam satu kembara, ya. Kembara kita daripada yang asalnya kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Sejauh mana dalam kembara itu kita sentiasa berbekal dan kita sentiasa membawa banyak kebaikan. Untuk itu perkara yang pertama dan utama sebelum kita melaksanakan kebaikan yang banyak itu ialah kita perlu selesaikan perkara-perkara yang asas dan teras, iaitu yang dikatakan tujuan hidup. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, ya, kita telah bincangkan dalam segmen-segmen yang sebelumnya bahawa untuk mendapat kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup, kita terlebih dahulu mesti melihat hidup dengan tepat dan jelas. Saya selalu ingatkan diri saya dan juga kita semua bahawa apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. What you see is what you get, ya. Kita selalu, dan pandangan yang paling tepat tentang hidup apabila kita merujuk kepada pencipta hidup. Kita tidak akan ada pandangan yang tepat kerana kita hanya dihidupkan. Tetapi pandangan yang lebih tepat, yang lebih benar, ya, ialah daripada pandangan pencipta hidup. Apabila kita memandang hidup ini, menerusi pandangan pencipta hidup, itulah yang saya katakan dulu, celik mata hati, ya, celik mata hati. Yang mana celik mata hati itu apabila kita dapat melihat hidup, iaitu daripada 7 langkah, iaitu apa dia arah hidup, apa dia tujuan hidup, apa dia jalan hidup, bekalan hidup, dorongan dalam hidup kita, dan penghalang serta akhir hidup ini. Jadi 7 langkah inilah apabila kita telusuri dengan pandangan yang tepat, maka kita dapat satu tasawur atau worldview tentang hidup yang baik, dan insya-Allah kita akan dapat kebaikan daripadanya. Dan 2 minggu sebelum ini kita dah bincangkan perkara yang pertama daripada 7 langkah itu, iaitu arah hidup. Kita katakan arah hidup itulah dikatakan hidayah. Hidayah yang kita umpamakan kompas dalam kehidupan kita. Ada 5 hidayah yang kita dah bincangkan, hidayah tabi'inya, hidayah hawasnya, hidayah akal, hidayah agama Islam, dan akhirnya hidayah taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha untuk menyuluh kehidupan kita berpandukan kepada hidayah yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu hidayah taufik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bukan hanya untuk kita jadikan mental exercise ataupun diskusi ilmiah semata-mata, tetapi ilmu itu hendaklah kita jadikan suluhan dan jadikan satu aplikasi dalam kehidupan kita. Jadi kita dah bincang tentang arah hidup. Langkah pertama dah selesai. Sekarang kita nak pergi kepada langkah kedua. Selalunya, Yati, kalau kita cakap arah, selalunya diikuti dengan arah tuju. Ya. Kita mesti ada arah tuju. Jadi artinya bila kita sudah ada arah, kita mesti ada tujuan, ya, tujuan. Jadi apa tujuan hidup ini? Bila kita katakan tentang tujuan hidup ini, kita sebenarnya berbincang tentang misi hidup. Misi hidup ni perkataan Melayu, ya, datang daripada perkataan Inggeris yang maksud mission, ya. Mission ini kalau kita lihat apa artinya, reason for our existence. Kenapa kita berada di dunia ini? Kenapa kita dihidupkan? Ini persoalan penting, Yati, ya. Kalau sebelum kita nak hidup dengan mencari kebaikan, kita nak mencari kejayaan, kita nak cari ketenangan dalam hidup,
perkara yang perlu kita selesaikan dahulu ialah tujuan hidup. Ya, kalau kita tidak ada tujuan hidup, kita umpama hidup dalam kegelapan. Ya, manusia sebenarnya tidak selesa dengan kegelapan. Ada orang yang takut dengan kegelapan. Ya, takut dengan gelap. Kenapa? Apabila kita berada di dalam gelap, kita tidak ada dua perkara. Satu, kita tidak mengetahui, dan yang kedua, kita tidak menguasai. Ya, kalau dalam gelap selalunya, kalau hujan macam ni, kalau hujan yang lebat, di samping jalan licin tetapi pandangan kita terhad. Betul. Ya, dalam gelap pandangan kita tak ada langsung. Ya, kita tidak mengetahui. Apabila kita tidak mengetahui, kita tidak menguasai. Begitu juga hidup. Apabila kita tidak tahu tentang tujuan hidup, kita umpama di dalam kegelapan. Kita tidak akan dapat mengetahui dan menguasai kehidupan kita. Akhirnya, ya, kita diumpama di bawah arus saja. Kita tidak dapat lagi mengawal kehidupan kita. Tetapi kita sedang dikawal oleh sesiapa kita tak tahu. Baik. Yang keduanya, saya umpamakan kehidupan ini mengikut kata ahli falsafah, life is to solve problem. Hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Satu masalah selesai, datang satu masalah lagi. Dulu sebelum kita kahwin, kita nak cari pasangan. Bila pasangan, ada satu masalah lagi. Bila dapat anak, ada masalah lagi. Bila dah ada anak, nak sekolahkan, masalah. Sentiasa ada masalah dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang masalah itu tidak dapat kita ungkai dengan baik. Dia umpama benang yang sangat kusut. Kalau benang yang sangat kusut berada di depan kita, inilah umpama kehidupan kita, benang yang sangat kusut. Kita tarik pelan bila kita nak ungkaikan. Kalau kita rentap, dia jadi putus. Tapi petua orang tua-tua dahulu, kalau kita nak selesaikan benang yang sangat kusut, apa dia Yati? Yang pertamanya, kita mesti cari puncanya. Punca benang tu kita kena cari. Begitu juga dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita berdepan dengan masalah keluarga, masalah kewangan, masalah stres, tekanan dan sebagainya. Apa saja masalah ini, kalau kita nak selesaikan, jangan kita terjah saja, tetapi kita kena balik B to B, back to basic, iaitu pergi kepada tujuan hidup. Bila kita cari puncanya, dari situ kita rungkaikan, insya-Allah satu persatu persoalan hidup tu kita akan rungkaikan. Okey, sebagai satu interaksi saya rasa kepada para pendengar yang sedang mandu, boleh kita adakan satu orang kata interaksi yang mudah-mudah saja. Yati, apa bezanya antara berjalan dengan jalan-jalan? Berjalan dengan jalan-jalan. Ada, tentu ada bezanya kan. Berjalan, kita berjalan ke ofis ataupun kita berjalan ke pejabat, ke tempat makan ataupun ke masjid. Berjalan-jalan, waktu petang kita bawa kereta ataupun kita bawa anak kita, adik kita berjalan-jalan. Apa beza antara berjalan dengan jalan-jalan? Berjalan ada tujuan. Manakala berjalan-jalan tu ataupun jalan-jalan tu tak ada tujuan, hanya makan angin orang kata. Bersia-sia. Okey. Yang kedua, ada beza tak antara makan dengan makan-makan? Ni bukan teka-teki warna pagi, bukan. Tahu, makan dengan makan-makan. Makan, kita memang lapar. Dan tertentu masanya. Dan tertentu makannya. Sebab tu orang kata makan pagi, makan malam, makan tengah hari. Dan kita lapar, kita nak makan nasi. Ataupun makan yang suatu mengenyangkan. Tapi kalau kita dah makan, kawan kita ajak kita, marilah makan. Kita kata, saya dah makan. Dia kata pula, marilah makan-makan. Apa bezanya? Makan-makan tu kita tak lapar sangat. Hanya orang kata, kita kudap-kudap saja. Kita bukan lapar sangat. Sekadar meneman. Sekadar meneman, sekadar teman berbual waktu makan ni. Kita bukan lapar sangat. Ada bezanya antara berjalan dengan jalan-jalan. Ada bezanya antara makan dengan makan-makan. Sekarang saya nak tanya, kita ni hidup ke hidup-hidupan? Kita hidup. Kita hidup. Kita hidup. Bukan hidup-hidupan. Hidup-hidupan ni macam semak samun, macam serangga, itu hidup-hidupan. Dia tidak ada tujuan hidup. Tapi bila kita kata kita hidup, kita ada tujuan hidup kita. Dari mana kita bermula, daripada mana kita berakhir. Seperti hijrah jugalah. Hijrah, kita berpindah daripada satu tempat yang tidak kondusif Islamnya kepada satu tempat yang kondusif Islamnya. Jadi, kita juga dalam hidup tu ada tujuan hidupnya. Apa pentingnya tujuan hidup dalam diri kita ni, dalam hidup kita ni? Ialah tujuan hidup ni lah yang memberi erti kepada kejayaan, kebahagiaan dan juga ketenangan dalam hidup kita. Contohnya, apabila kita mencapai tujuan hidup kita, barulah dikata kita berjaya. Apabila kita mencapai tujuan hidup kita, barulah kita dapat katakan kebahagiaan. Mana mungkin kita dapat kejayaan dan kebahagiaan tanpa kita mencapai tujuan hidup kita?
Ya, sebab itu tujuan hidup ni penting kerana dia mentakrifkan, mendefinisikan dan juga memberi makna kepada kejayaan dan kebahagiaan kita. Sebab itu, kalau saya katakan dalam konti ini, ya, saya hilanglah satu barang di dalam konti ini, ya, kita bercakap, ataupun para pendengar dalam rumah atau dalam kereta dah hilang satu benda dalam kereta. Kemudian orang tanyalah pada kita, saya nak tolong cari. Macam mana bentuknya? Bentuknya saya pun tak tahu, warnanya pun saya tak tahu, rupa macam mana pun saya tak tahu. Jumpa tidak? Tak. Tidak akan jumpa. Betul. Sebab itu kadang-kadang manusia ini mencari dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupannya, mencari sesuatu yang dia tak pasti sendiri, dia tak tahu. Mana mungkin dia berjumpa. Ya, kalau kita bergerak dengan kereta sekarang ni, kita tak tahu tempat mana yang kita nak tuju, sampai bila kita tidak akan sampai. Sampai bila kita tidak akan sampai. Kalau kita mencari sesuatu yang tak pasti, sampai bila pun kita tidak akan menemuinya. Sebab itu apa kata pakar-pakar kaji manusia tentang manusia, ya, tentang manusia ni, kebanyakan manusia di dunia ini bukan mereka tidak boleh berjaya, Yati, tetapi mereka tidak tahu apa erti kejayaan yang sebenarnya. Apa erti kejayaan yang sebenarnya? Bukan mereka tidak berjaya. Mereka mempunyai potensi, mereka mempunyai bakat, kecenderungan dan sebagainya. Tetapi mereka, pertama, mereka tidak tahu apa erti kejayaan yang sebenarnya. Baru-baru ni kita semalam pun heboh tentang perlawanan bola sepak. Dalam masa 6 minit atau 5 minit saja, kita ditewaskan. Di peringkat Sukan C kita berjaya. Kita di peringkat ni. Okey, baik. Saya ingin bawa analogi tentang bola sepak ni. Okey, bagaimana satu permainan bola sepak? Kalau permainan itu dimulakan dan dijalankan tanpa goalpost, tanpa palang gol. Tanpa palang gol. Di peringkat antarabangsa lah, kita semalam tengok tak ada palang gol. Yang susah striker nak bawa bola ke mana, dia nak shoot ke mana. Fullback nak bertahan di mana. Yang paling susah ialah goalkeeper lah. Ya, nak jaga kat mana. Nak jaga kat mana. Kita ketawa kalau kita melihat betapa bodohnya kalau orang main bola tak ada palang gol. Tetapi hakikatnya kita sedang ketawakan ramai manusia di dunia ini yang hidupnya tidak ada tujuan hidup, seperti mana orang main bola tidak ada palang gol. Itu ya. Dia cari sesuatu yang dia tidak pasti. Akhirnya hidup kita ni, hidup manusia zaman moden ini, di zaman dikatakan liberal kapitalis sekarang ni, yang dia mengeksploitasi keinginan manusia mencari sesuatu, macam memburu fata morgana. Pergi nampak macam air, tetapi sebenarnya fata morgana ialah bahang yang sangat panas. Dia pergi, dia ingat itulah matlamat hidupnya, tapi bukan. Kemudian dia mencari, berpindah-pindah. Ataupun macam tadi palang gol tu berubah-ubah. Dia tak tahu. Artinya, diumpamakan kehidupan mereka ni umpama cruise to nowhere. Cruise to nowhere ni satu pelayaran kapal cruise, to nowhere. Tak ke mana-mana. Dia orang naik kapal cruise ini, kemudian berhibur di situ, makan, minum, tetapi kapal tu tak berlayar ke mana. Dia berlega-lega saja kat situ. Jadi ramai orang hidup dalam keadaan yang begini. Sebab itu saya lihat, kita lihat sama-sama, ramai orang yang kecewa kerana tidak dapat yang dihajati, walaupun dia tak tahu apa yang dihajati sebenarnya. Dan ramai yang telah kecewa juga setelah mendapat apa yang mereka hajati, rupanya itu bukan. Contoh, sebab itu ramai manusia yang kaya raya, yang ternama, orang kata yang sekarang yang glamour, membunuh diri ketika mereka berada di puncak kejayaan. Kita tengok bintang-bintang filem, selebriti-selebriti terkenal, mereka mengambil dadah, akhirnya ada yang bunuh diri, ketagih arak dan sebagainya. Kenapa? Kenapa berlaku begitu? Kerana mereka ingat kekayaan itu adalah tujuan hidup. Mereka buru-buru, akhirnya mereka tak tahu apa yang nak dibuat dalam ni, dengan kehidupan ini. Sebab itu kita paling penting kita tahu apa tujuan hidup kita yang sebenar. Apa yang tujuan hidup kita yang tepat. Baik, kalau kita lihat apa kata Imam Ghazali dalam konteks tujuan hidup, Imam Ghazali kata tujuan hidup seseorang menentukan cara hidupnya. Cara hidup seseorang menentukan cara matinya. Cara mati seseorang akan menentukan cara dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Dan cara dibangkitkan di padang mahsyar kelak akan menentukan sama ada dia ke syurga atau ke neraka. Jadi penting kita betulkan cara hidup kita
supaya cara mati kita betul, supaya cara dibangkitkan betul, supaya kita pergi ke tempat betul. Namun untuk menentukan cara hidup kita yang betul, first thing first, perkara yang utama dan pertama ialah menentukan cara hidup kita ataupun tujuan hidup kita. Itu penting sekali ya. Sebab itu dalam masyarakat kita lihat kadang-kadang ada pandangan yang tersilap ya. Saya tak kata tersasar, melencong, tetapi tersilap yang kita kena betulkan. Dalam masyarakat Melayu ramai yang kata cara mati lebih baik daripada, lebih penting daripada cara hidup. Contoh ya, kalau seorang tu mati malam Jumaat, selalunya orang kata macam mana? Mati baik kan? Mati baik memang. Mati dalam masjid lagi baik ya. Kemudian kita kata ini yang kata orang ni mati baik. Sebenarnya dalam Islam yang sebenarnya cara hidup lebih penting daripada cara mati. Kerana cara hidup menentukan cara mati. Contoh, katalah seorang tu mati di masjid sekalipun. Oh, orang kata waktu si fulan tu mati dalam masjid lah, waktu dini hari. Oh, orang kata rupanya behind the scene, cerita yang sebenarnya dia pergi masjid untuk kopak tabung masjid, untuk curi, tapi waktu tu jatuh dan mati dalam masjid. Kita tak kata dia mati baik, ya? Walaupun mati di tempat yang baik dan di waktu yang baik, kerana cara hidupnya. Ya? Ada seorang tu kita tengok, oh mati di tepi longkang pada hari Ahad, hari Sabtu malam Ahad, orang kata kata oh dia tu mati buruk lah di tepi longkang waktu malam. Rupanya dia waktu tu dia pergi, ada orang yang kena ragut, dia nak bantu. Tiba-tiba orang bunuh dia, jatuh ke tepi longkang. Kita tak kata dia mati buruk. Kita kata mati baik kerana cara hidupnya. Sebab itu, cara hidup kita ni penting sekali untuk kita jaga. Dan cara kita menjaga cara hidup kita supaya baik dengan menentukan tujuan hidup kita. Misi hidup kita. Saya kira itu sebagai pembuka bicara Yati. Sebab itu kita perlu jaga sungguh-sungguh. Apabila cara hidup kita betul, insya-Allah kita akan mati dalam husnul khatimah. Insya-Allah. Mati yang baik. Lepas kita mati dengan baik, dibangkitkan pula di padang mahsyar dengan cara yang baik. Ya, orang lain tak dapat naungan, kita dapat naungan. Ya, 7 lelaki yang dapat naungan Arash, antaranya lelaki yang cinta mencintai kerana Allah, ya, lelaki yang sunyi sepi dan apabila takut kepada Allah sampai mengalirkan air mata, lelaki yang terikat hatinya pada masjid, misalnya kata. Itu semua melibatkan cara hidup semua. Ya, ditentukan oleh cara hidup. Di padang mahsyar dia akan dapat impak cara hidupnya kepada bagaimana dia dibangkitkan di padang mahsyar. Dan apabila dia bangkit dengan cara baik dan dia dapat buku catatan dengan tangan yang baik, dia akan pergi ke tempat yang baik. Jadi penting ya, bagaimana kita di sana ditentukan oleh tujuan kita di sini. Di sini, di sini untuk memastikan destinasi kita di sana macam mana sebenarnya. Dan waktu ini kita nak sama-sama alu-alukan juga panggilan dan persoalan daripada pendengar-pendengar kita di 0362051500, juga menerusi SMS pesanan ringkas anda dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantarkan ke 39111, juga boleh terus saja tinggalkan komentar anda menerusi Facebook IKIM FM untuk sama-sama kita lontarkan persoalan anda untuk dijawab oleh Yang Bahagia Ustaz Paru Muhammad Joy hari ini untuk Mukmin Profesional. Dan sementara kita nantikan pemanggil di talian ya, Ustaz, ada satu pertanyaan daripada saya. Kita selalu dengar perkataan ini bila cakap tentang motivasi ataupun nak mempertingkatkan kehidupan kita ni, tujuan hidup ni, selalu orang cakap nak panah, kalau kita nak panah aim bulan, dia kata. Tapi kan kalau kita panah aim bulan, memang kita tak akan sampai ke bulan pun sebenarnya. Jadi maknanya kita taklah dapat apa yang betul-betul kita nak dapat sebenarnya kan. Sebab kita punya terlampau jauh kan. Jadi apa ulasan daripada Ustaz sendiri tentang tu? Yang penting Yati, dalam Islam, sebelum kita mulakan nak memanah tinggi ke rendah siapa, kita kena panah yang tepat dulu. Panah yang tepat dulu. Sasaran yang tepat dulu, sasaran yang tepat. Saya boleh umpamakan beginilah, kadang-kadang kita dah naik 100 anak tangga dengan letih lesulah kita naik. Bila sampai ke atas, tiba-tiba kita tahu kita rupanya menuju tempat yang salah. Itu selalu terjadi. Jadi sebelum kita nak target high ataupun target low ke dalam bulan kata, pastikan yang kita target tu benar dulu. Bila kita target yang benar, insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Dalam Islam dia ada dua dalam Islam. Apabila kita melalui tujuan hidup ni, yang penting kita melalui jalan yang benar. Walaupun mungkin kita tak sampai.
Ya, walaupun kita tak sampai, kerana Allah menilai kita sebaik saja kita melalui jalan itu, tujuan itu, sebagainya. Tetapi kalau kita melalui jalan yang salah, macam target yang salah, kita tidak akan dinilai oleh Allah walaupun bagaimana macam mana pun. Jadi sebab itu, kalau kita memetik kata-kata pakar-pakar motivasi tadi, kalau kita target bintang, kalau jatuh kita pergi ke bulan, maksudnya walaupun tinggi, kita target tinggi, tapi kalau kita tak sampai, sekurang-kurangnya kita jatuh ke tempat yang kurang sikit tinggi, tetapi masih lagi tinggi. Sebab tu dalam kita menulis matlamat hidup, yang dikata realistik, signifikan, ada tempoh masa yang kita buat azam baru tu mesti terperinci. Antaranya ialah yang menjadi target kita itu ialah hasil yang terbaik yang boleh kita capai. Yang realistik tetapi yang terbaik. Contoh kita, anak kita lah, saya buat contoh anak kita supaya kita boleh tamsilkan benda perkara-perkara yang lain, senang. Anak kita dia dapat nombor, sekarang ni pelajaran dia dapat nombor 10 lah katakan, 10. Ataupun nombor 20 kata. Okey, next peperiksaan, masa peperiksaan yang akan datang, kita target dia mesti dia dapat nombor daripada 20 tadi 15 ke bawah ataupun 10 ke menuju ke ini, itu realistik, jadi artinya itu yang realistik, daripada nombor 20 10 ke bawah. Okey, itu realistik, mencabar hasil yang terbaik, yang itu. Tetapi kalau kita kata nombor 20 next time nombor 19 pun cukup lah, itu tidak target yang terbaik. Ataupun kita tidak realistik, nombor 20 next mesti dapat nombor 1. Itu tidak realistik, tidak signifikan. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ni, Yati. Mula-mula kita nak target amalan-amalan yang wajib dulu. Kita kena selesaikan amalan-amalan wajib. Azam kita, contoh tahun baru, semayang 5 waktu, tepat waktunya, kemudian kata berjemaah dan sebagainya, itu kita target yang baik. Lepas tu ambil sunat-sunat yang penting, sunat yang kata mengiringi. Ini sunat-sunat yang hampir kepada wajib yang kita kena jaga. Lepas tu sikit. Jangan kita pergi yang terlalu tinggi yang kita tak tahu. Dan dalam hal ini, begitu juga kita meninggalkan maksiat. Maksiat yang besar-besar, kemudian maksiat yang mengiringi, barulah kalau kita boleh target benda-benda yang halal tetapi kita kurangkan. Kerana itu juga dihisap. Tetapi yang penting kita tolak yang haram dulu. Jadi jangan kita terus kepada perkara-perkara yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Itu. Tapi mesti mencabar hasil yang terbaik yang kita boleh laksanakan. InsyaAllah. Waktu ini kita nak raikan juga pemanggil kita di talian untuk pemanggil pertama petang ini di 0362051500. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abimana daripada Papinang, Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat hari Hijrah. Masya-Allah. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Nabi SAW ada targetnya. Dan apakah target Nabi SAW dan apakah target yang dibuat oleh Nabi SAW kepada sahabat radhiyallahu ajma'in? Dan yang kedua, adakah kalau kita usaha atau iman dan dakwah, itu adalah satu target untuk mencapai segala maksud hidup kita untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja pendapat soalan saya lah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil satu lagi memanggil ya Ustaz waktu ini. Sama-sama kita dengarkan persoalan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak dapat dengan jelas. Mungkin boleh diulas dahulu Cik Abdul Manan tadi Ustaz. Ya, apakah target Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Tentulah target Rasulullah adalah sangat besar. Kalau kita berbezanya Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin yang lain ialah apabila perjuangan Rasulullah dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat. Pemimpin-pemimpin dunia kadang-kadang tidak bawa dua perkara yang penting ini. Sebab itu saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Rubaiyah bin Amir apabila dia bertemu dengan Jenderal Parsi iaitu Jenderal Rustum. Apabila dia datang dengan tentera Islam, bila Jenderal Rustum ni bertanya kepada ketua tentera Parsi ni bertanya kepada Rubaiyah, apakah yang kamu bawa dan sebagainya. Kami berjuang, kalau kita tengok inilah yang misi Rasulullah. Kami berjuang untuk membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan tauhid.
Sebab itu kalau kita lihat dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama, antaranya oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata, para rasul dia datang adalah untuk membebaskan manusia daripada syirik. Syirik ini menghambakan manusia, menghambakan diri dengan menyekutukan Allah. Ya, dengan menyekutukan Allah. Dia terima juga Allah, tetapi dia terima juga yang lain sebagai sekutunya. Jadi sebab itu masalah manusia dari dulu sampai sekarang bukan kerana manusia tidak ada Tuhan, tetapi terlalu banyak Tuhan. Jadi itu yang masalah manusia ni. Jadi yang pertama, kata Rubaiyat bin Amir, kami ingin membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia untuk hanya menghambakan diri kepada Allah. Ini tauhid. Yang kedua, kata Rubaiyat, kami ingin membawa manusia, membebaskan manusia daripada kesempitan hidup di dunia untuk mencapai kelapangan hidup di akhirat. Kerana akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi dalam erti kata, apabila kita nak hidup di hari akhirat dengan lapang, kita mesti memanfaatkan dunia. Jaga jangan mencintai syurga bukan artinya meminggirkan dunia. Artinya tapi kita nak menuju ke sana. Itu ultimate goal kita. Tujuan kita memang nak ke akhirat. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kata Rubaiyat Amir, kami ingin membebaskan manusia daripada kezaliman sistem hidup yang tidak Islamik kepada keadilan sistem hidup Islam. Sebab itu kalau kita lihat, Islam datang dengan syariatnya. Mengatur ekonomi, mengatur sosial, mengatur pendidikan, politik, hiburan dan sebagainya. Ada way of life-nya, sistem hidupnya sendiri. Jadi sebab itu Islam ini mesti ada akidahnya, syariahnya dan akhlaknya. Dan inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah target yang paling besar, target yang paling besar. Kalau kita hanya nak membawa manusia daripada kesempitan hidup di dunia untuk menjadi menikmati kelapangan hidup di dunia juga, dunia tu pun masih sempit lagi. Kita nak bawa ke lapangan, ke akhirat. Kalau kita nak bawa manusia daripada sistem keadilan kepada sistem keadilan manusia sama manusia, takkan dapat. Tapi kita kena bersandarkan kepada sistem keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana kita usaha atas keimanan dan dakwah. Saya rasa ini usaha yang berterusan. Kita kena ingat selalu yang kita katakan bahawa Allah tidak menilai apakah kita telah sampai atau tidak pada jalan ini, tetapi Allah menilai apakah kita telah melaluinya atau tidak. Jadi dakwah kita hanya menyampaikan. Tetapi yang memberi hidayah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang penting ialah kita sampaikan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila manusia menolak, kita katakan mereka tidak mendapat hidayah. Tetapi boleh jadi cara penyampaian kita, keikhlasan kita belum lagi sampai ke tahap piawaian yang mana Allah akan bantu barisan pejuang Islam untuk memberi kefahaman kepada umat. Sebab itu kita sentiasa bermuhasabah diri. Sebab itu kalau kita lihat apabila Rasulullah berhijrah pergi ke Taif, dia ditolak di sana, kemudian pergi ke Habsyah, dia diterima di sana kan, kemudian pergi ke Madinah. Ini satu yang kerja yang berterusan. Jadi sebab itu kalau kita katakan di sini kita apa yang kita telah perbuat untuk umat ini, masing-masing tepuk dada, tanya hati masing-masing, apakah kita telah sampaikan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Kalau ditolak, kita tak kata orang tu jahat, tetapi mungkin cara kita belum lagi sampai ke tahap piawaian yang Allah akan bantu kita. Itu dia kata, orang tu usaha datang daripada kita, natijahnya Allah saja yang beri. Dan waktu ini kita nak terus ke pemanggil seterusnya untuk sama-sama kita kongsikan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Syah dari DJ. Ya, silakan Encik Syah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada pertanyaan. Saya tertarik dengan apa Ustaz cakap tadi tentang ialah kita dah berinsaf dengan dosa-dosa besar kita dah buang segala dosa-dosa besar kita, dan kemudian tinggallah dosa-dosa kecil kita seperti tabiat merokok ni semua. Nak berhenti punyalah susah. Tapi bila dosa-dosa besar pun yang kita dah buat, kita dah insaf. Alhamdulillah saya dah insaf. Dosa-dosa kecil ni macam tabiat merokok ni, macam rasa macam benda itu dia paling macam benda jahat lah yang kita boleh buat.
rasa macam bukan katakan kepuasan, nak berhenti itu sikit punya susah, tapi benda itulah dosa kecil yang susah sangat nak buang. So kadang-kadang ada rasanya macam benda tu adalah ini bendanya paling kecil ya, ada dosa lah, benda jahatnya aku buat. Dan sekarang ni dengan debat dulu semua dengan kawan-kawan semua pun dah haywire dah semua. So bila nak tadi Ustaz ada cakap yang kita tak boleh lah nak ketepikan diri, nak beriman dan bertakwa. Tetapi kalau kita berbalik berkawan dengan diorang, takut kita terjerumus balik dengan apa masalah yang lama. So apa pandangan Ustaz? Itu saja saya nak tanya. Terima kasih Encik Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita boleh jawabkan dahulu soalan daripada Encik Syah ni, Ustaz. Ya, saudara Syah ya. Sebenarnya masalah Syah ialah masalah kita semua. Ya, kita sedang bertatih menuju jalan Allah ni ya. Artinya apabila kita telah meninggalkan dosa-dosa besar, alhamdulillah ya, kita taubat sama ada dosa besar yang berkaitan dengan Allah, ada 3 syaratnya. Begitu juga dengan manusia ada 4 syaratnya. Kita dah tempuh dan syarat-syarat tu. Mudah-mudahan kita mengharap kita harap dalam istilah tasawufnya raja, mengharap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Itu harapan kita. Dan ada juga rasa takut Allah tidak akan juga mengampunkan dosa kita. Jadi khauf dan raja, takut dan harap ni mesti 50-50 selalu dalam diri kita. Jangan terlalu harap sehingga kita confident sangat, self confident sangat. Kita apa, terlalu confident kita akan, jadi nanti timbul sambil lewa dan kita akan jatuh berdosa balik. Jangan takut sangat, nanti kita jatuh sangka buruk pula dengan Allah. Jadi 50-50 lah. Takutnya 50%, harapnya 50%. Takut dosa kita tak diampunkan, dengan itu kita meneruskan taubat kita, harap dalam bertaubat kita supaya kita tidak kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara apa ni, syaitan juga kadang-kadang menipu manusia yang berdosa. Dia menanamkan rasa putus asa. Allah dah tak akan ampun, aku ni ahli neraka. Itu cara yang putus asa tu tidak boleh ada. Rasa takut tu perlu ada, tetapi putus asa jangan. Sebab tu rasa takut tu perlu diimbangi oleh rasa harap tadi. Kemudian tentang dosa-dosa kecil, saya tak tahu apakah sekecil mana satu dosa tu kan. Tapi saya teringat kata ulama, dia kata apabila kita berdosa, jangan dipandang kecil atau besarnya dosa itu, tetapi pandang kepada siapa kita berdosa. Kepada siapa kita berdosa, kan? Kepada siapa? Kepada Allah, Jadi walaupun besar atau kecil, tapi kalau kepada Allah, wah, kita akan takut, Mungkin katalah anak kita lalu, kita pegang telinga dia, kita cubit telinga dia, tak apa. Tapi kalau bos kita, lalu kita pegang telinga juga. Tapi ini bos, yang ini anak, begitu juga dengan Allah, Saya nak bagi tamsilan, walaupun nampak kecil tadi, tetapi yang kita berdosa tu kepada Allah. Sebab itu pegang ni kata-kata Cik Syah, kata-kata ini Cik Syah dan juga semua kita jangan kita memperkecil-kecilkan dosa walaupun dosa kecil. Jangan memperkecilkan dosa walaupun dosa kecil. Hendaklah kita sentiasa bertaubat atas dosa-dosa kecil. Sebab tu alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ada memberi satu laluan untuk kita, yang mana ada satu dosa yang kita tak, ada dosa-dosa yang kita tak bertaubat pun kita diampunkan. Contohnya apabila kita mengambil wuduk, dosa-dosa kecil kita akan gugur, dosa-dosa kecil kita akan gugur. Sebab tu masa solat, masa apa semua ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil saja. Tapi dosa besar mesti taubat, Tapi dosa-dosa kecil tu kadang-kadang akan gugur dengan sendirinya apabila kita mengambil wuduk, membuat amalnya. Kemudian yang keduanya, dalam kita berdosa ni Yati, dengan Cik Syah, kita hendaklah mengekalkan selalu rasa berdosa. Sama ada kita berdosa ke, kita buat dosa ke, kita tak buat dosa ke, kita kena mengekalkan rasa berdosa. Kerana rasa berdosa itu ialah rasa kehambaan kepada Allah. Rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh teladan kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang maksum. Tetapi dalam riwayatnya, dalam berita yang sampai kepada kita ialah Rasulullah tak kurang 70 kali bertaubat kepada Allah. Jadi artinya Rasulullah sentiasa ada rasa berdosa walaupun tidak berdosa. Apatah lagi kita memang berdosa. Sebab itu kita kena sentiasa merasa berdosa supaya ada rasa kehambaan. Kita nak tahu indikator apakah kita ada rasa kehambaan ini atau rasa berdosa ini. Ingat
kalau orang yang menyedari aib dirinya dan kesalahan dirinya serta dosa dirinya, tidak sempatlah dia melihat aib, dosa dan kejahatan orang lain. Jadi kalau kita ni dalam hidup ni banyak lagi masa untuk kita dapat lihat keaiban orang lain, artinya kita tidak menyeberani dosa-dosa kita. Sebab itu kalau istilah mengumpat ni, kalau mana orang itu artinya kita tidak ada rasa berdosa. Itu dia. Dan waktu ini nak juga kita raikan rakan pendengar kita di SMS, di Facebook waktu ini, daripada Nurhayati Hamzah, katanya Ustaz, kata bagaimana kita ini menjadi seorang yang istiqamah dan juga berdisiplin. Ya. Saya ingin kaitkan soalan yang baru ini daripada Facebook ini dengan Cik Syah tadi. Ada satu bahagian yang tadi terlupa, iaitu dia kata bagaimana dia dari soal kawan-kawan, ada lagi keadaan dan sebagainya. Di sini saya teringat cerita-cerita yang selalu disampaikan apabila kita mengatakan tentang hijrah. Kadang-kadang kita terlepas pandang cerita ini. Cerita ini memang dalam hadis bagaimana seorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada seorang rahib atau seorang alim, boleh tak diampunkan? Tak boleh, dia bunuh 100 orang, 100. Kemudian akhirnya dia jumpa seorang yang betul-betul alim, benar-benar faham tentang hati manusia. Dia tanya bagaimana boleh diampunkan, tapi dengan syarat kamu pergi ke satu tempat. Pergi ke satu tempat dan kamu berdakwahlah, bertaubatlah di sana. InsyaAllah taubat kamu akan diterima di situ. Dari cerita ini, dia dalam perjalanan tak sampai, malaikat maut pun ambil. Kemudian akhirnya Allah masukkan dia dalam roh yang dikatakan roh yang selamat oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab, walaupun dia belum sampai lagi ke tempat itu. Kerana yang macam saya katakan tadi, Allah menilai apakah kita telah berjalan atau tidak, atau bukan apakah kita sampai atau tidak. Jadi, tetapi apa yang menarik dalam hadis ini, dalam riwayat ini, dalam cerita ini ialah kalau kita nak bertaubat, rupanya kita kena berhijrah. Hijrah yang saya katakan, kadang-kadang hijrah maknawi, hijrah sifat kita, hijrah akhlak kita, kena didahului oleh hijrah makani. Hijrah makani ia hijrah tempat. Hijrah tempat, hijrah fizikal. Maksudnya kita nak ubah dalaman kita supaya dalaman kita jadi baik, akhlak kita jadi baik, sifat-sifat mazmumah kita boleh diungkaikan. Tetapi kalau kita duduk di tempat yang tidak kondusif itu, kita akan terus dicemari. Contamination, dia akan terus dicemari oleh pandangan-pandangan, oleh kata-kata yang tidak memberansangkan. Kadang-kadang bila hijrah ni, misal contoh kita duduk dengan kawan-kawan kita mula solat, kan? Kawan yang tak solat dulu, tengok kita pun member dia dulu tak solat sama, dia tu, dah jadi alim dah sekarang, kami tak boleh. Jadi akhirnya kita mengalah balik. Sebab itu kita kena tukar kawan. Tukar kawan ini juga satu hijrah. Sebab itu pembunuh tadi, yang 100 tadi kena pergi tempat lain supaya dia jumpa kawan yang baru. Jumpa kawan yang baru. Kemudian dia kena pergi ke tempat yang baru. Sebab mata kita ni, sebab itu siapa kamu 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh dua perkara. Satu, buku apa yang kamu baca. Yang kedua, dengan siapa kamu bergaul. Jadi kita ni ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa. Dan buku apa yang kita baca. Baca ni boleh banyaklah. Tonton, dengar, tulis dan sebagainya. You are what you, bukan saja you are what you read. You eat. But you are what you read. Awak bukan saja apa yang awak makan, tetapi awak ialah apa yang awak baca, awak lihat, awak tonton, awak cakap. Sebab kalau kita selalu bercakap perkara-perkara yang buruk, yang buruk tu akan masuk ke dalam hati kita. Itu yang dikatakan subconscious mind kita. Kita ada dua mind. Satu yang dikatakan minda sedar, satu lagi minda segar. Minda sedar dengan minda segar. Conscious mind dan subconscious mind. Yang paling mempengaruhi kita ialah subconscious mind kita, minda segar kita. Yang ini selalunya dibentuk oleh satu perkara yang berulang-ulang kali yang kita dengar, yang kita kena lihat. Alangkah malangnya kalau dalam kehidupan seorang, hatinya dah, niatnya dah nak buat satu kebaikan, tetapi dia sering mendengar perkara-perkara yang buruk. Artinya subconscious mind dia dibentuk oleh perkara-perkara. Sebab itu apa? Hijrah makani. Hijrah apa? Tempat dulu. Hijrah tempat. Sebab hijrah tempat ini akan juga membawa kemudahan untuk kita hijrahkan hati, fikiran, perasaan dan jiwa kita. Sebab itu yang saya katakan tadi. Macam mana nak istiqamah? Apa yang dimaksudkan dengan istiqamah ialah
kita membuat satu kebaikan berkekalan, berterusan dan meningkat. Ingat selalu orang kata istiqamah tu macam mana? Istiqamah tu berterusan. Grafnya mendatar saja. Berterusan, mendatar. Tetapi pengertian istiqamah yang sebenarnya bukan saja berterusan, berkekalan, tetapi meningkat. Contoh kalau orang kata istiqamah, solat zuhur, artinya solat zuhur sebelum ini dengan solat zuhur yang selepasnya, bukan saja dia melakukan solat zuhur, dia kekal melakukan solat zuhur, tetapi solat zuhur yang kedua itu lebih baik daripada solat zuhur yang pertama. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apabila katakan istaqim, kita di jalan yang lurus, kita itu artinya di dalam jalan lurus yang itu kita bergerak. Kita bergerak di jalan yang lurus tu makin meningkat, Kita hijrah di jalan yang lurus. Tetapi kadang-kadang ada orang dia dah hijrah daripada jalan yang bengkok kepada jalan yang lurus. Tetapi di jalan lurus tu dia berhenti saja. Dia tak boleh berhijrah daripada jalan lurus ke jalan yang lurus. Di jalan yang lurus tu dia kena bergerak. Kena berjalan. Sebab itu ahli falsafah mengatakan apa? Kalau kita berada di jalan benar sekalipun tetapi kita tidak bergerak, kita akan digilis. Kita akan digilis atau dilanggar. Kalau kita berada di landasan kereta api, misalnya kata, kita duduk saja kat situ. Di jalan yang benar tu, tetapi kita akan digilis. Sebab itu kita kena berterusan, istiqamah. Dan untuk istiqamah, sekali lagi saya kata, cari kawan yang baik, cari suasana yang baik, cari guru yang baik, kemudian cari program-program yang baik. Ini katakan network kebaikan, rangkaian kebaikan. Tukar apa yang kita tonton, tukar apa yang kita baca, tukar apa yang kita dengar, supaya insya-Allah kita akan jadi baik. Dan ini satu perjuangan. Sebab itu kita jangan gopoh, sebab nanti kalau kita hijrah tetapi kita gopoh, kita tidak akan dapat melaksanakan dengan baik. Sebab itu kita kena bertahap-tahap, bertadarus orang kata, bertadarus itu artinya bertahap-tahap. Contohnya kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, apabila dia kata hendaklah kamu mengurangkan makan. Kerana hubu ta'am, cinta makan ini ialah mazmumah sebenarnya. Orang yang banyak makan ini Jadi hendaklah kita kurangkan makan. Kerana apabila kita makan, kita nak dah jaga 1/3 air, 1/3 udara, 1 makanan. Kalau terlalu banyak makan, badan kita lemah dan lemah untuk kita beribadah. Tetapi apa saranan kata Imam Ghazali dalam kaedah untuk mengurangkan makan? Bukan hari ini kita makan 3 pinggan, besok terus makan 1 pinggan setengah. Setengah aja dalam 1 pinggan, setengah pinggan aja. Bukan begitu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu memakan dengan 100 suapan, hendaklah dikurangkan dengan 99 suapan. Daripada 100, 99. Dan kekalah 99 suapan itu hingga ke satu tahap yang dah lama pula, baru turun jadi 98. Dah lama. Begitulah cara kita berdikit-dikit dalam menunjukkan kebaikan. Sebab itu kita nak bertenang-tenang ini bukan saja dalam kita meninggalkan kejahatan, tapi bertenang-tenang juga dalam melakukan kebaikan. Kerana syaitan bijak menipu daya. Kalau kita tak nak lari, kalau dia suruh kita nak lari ataupun kita nak berjalan ke, dia kata jangan. Tetapi bila kita dah berlari atau berjalan, disuruh jangan terlalu laju supaya kita jatuh. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab itu perlukan ilmu, perlu suluhan dengan sahabat-sahabat kita dan juga guru yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan mungkin dalam waktu yang terbatas ini, dalam kurang lebih 30 saat mungkin, boleh kita simpulkan tajuk kita hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa mengekalkan dalam hati kita, bertanya apakah tujuan hidup kita. Ketika usia kita meningkat dengan meningkatnya tahun baru ni, 1433 Hijrah, kalau kita tanyakan apakah kita semakin dekat dengan tujuan hidup kita. Kerana tujuan hidup itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Apakah kita makin dekat untuk mencapai tujuan hidup kita, ataupun kita masih lagi jauh, ataupun yang paling malang lagi, kita berada di track yang salah lagi, belum berada di track yang benar. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik, arah dan jalan serta tujuan hidup yang jelas untuk kita. InsyaAllah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.